Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahlaka illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba illa ma syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan yang kasih sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Alhamdulillah, kita dapat juga sampai ke tingkat yang kelima pertemuan. Dan ini kita masih lagi membincangkan khasais ataupun ciri-ciri perundangan Islam. Dalam 4 pertemuan yang lepas kita telah bincangkan ciri yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang pertama, ingat lagi apa dia? Syariat Islam ini syariat apa? Rabbaniyah, divine law. Yang kedua, alamiyah, universal. Yang ketiga, syumul, dia bersifat lengkap. Yang keempat, buat kuis apa ni? Yang keempat adalah, tak ingat? Yang keempat adalah kita syariat Islam ini bersifat mudah, simple, just dan makuliyah. Makuliyah maknanya dia adalah reasonable, dia masuk akal. Tak ada dalam perundangan Islam ini yang dia bersifat susah. Jadi apabila Allah menetapkan syariat ini, Allah tetapkan bahawa dia adalah dalam kemampuan kita untuk dilaksanakan. Kalau sekiranya kita tak boleh melakukannya, dia panggil rukhsah, ada kelonggaran. Dan kalau saudara masih ingat lagi, saya telah terangkan berdasarkan buku Ibn Ashur, Siyasat Syariah dan Maqasid Syariat Islamiyah, tujuan syariat Islam ini, dia mengatakan bahawa as-samaha, simplicity, the simplicity of Islamic law ini adalah dia punya tujuan yang paling utama. Maksudnya apabila Allah menurunkan syariat ini, Allah sebenarnya sayang pada kita. Sebab saya kata tadi, foundation of Islamic law dia mercy, dia adalah rahmah. Allah sayang pada kita. Sebab kalimah Ar-Rahman itu, kalau kita baca dalam mana-mana tafsir pun, tafsir Bismillahirrahmanirrahim itu dalam surah Al-Fatihah itu, Ar-Rahman ini dipanggil dalam bahasa Arab siratul mubalaghah. Maknanya satu Allah ni dia maha pemurah, ni maha penyayang, ini satu yang tak ada had, sehingga kan orang yang lawan dia pun dia bagi nikmat tu. Tak kira orang tu orang Islam ke orang bukan Islam ke, rahmat Allah ni, wa rahmatullah wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah ini dia terlalu luas, melitupi semua perkara. Dan Allah mengatakan kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah
prescribe upon himself mercy. Allah telah tetapkan untuk dirinya kasih sayang kepada kita semua. Dan apabila syariat Islam ini bersifat mudah, dia adalah sesuai dengan fitrah manusia. Sebab fitrah manusia ni dia suka benda yang mudah, dia tak suka benda yang susah. Dan banyak dari dalil yang telah saya berikan berdasarkan buku kitab ini, sama ada dalam Quran ataupun dalam sunnah ataupun dalam hadis, dan juga perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Jadi itu dia yang pas. Okay, yang hari ini kita ingin membincangkan ciri yang seterusnya. Ciri yang seterusnya syariat Islam ini dia juga, syariat Islam ini satu syariat yang seimbang, at-tawazun bainal madda wa ruh. Syariat Islam ini dia seimbang antara materialistik, material, kebendaan dengan kerohanian, ruh. At-tawazun bainal madda wa ruh. Keseimbangan, balance antara apa yang dipanggil material dan juga spiritual. Spiritual dengan dia bukan syariat Islam yang hanya mengambil berat satu perkara saja, tinggalkan lain tak. Sebab apa? Sebab Allah menjadikan kita ini, manusia ini, ada dua elemen. Elemen kebendaan, elemen jasadia ni, kita punya jasad dan juga ruh. Wa nufiha fi ruh. Allah, bila Allah jadikan manusia, Allah tiupkan ruhnya. Maksudnya kita ni tidak seperti binatang, haiwan. Sebab haiwan ni dia jadikan, dia tidak fikir pasal spiritual, rohanian. Sebab tu dia tak boleh mengaji ni kita kan. Binatang ni dia punya tabiat dia begitulah. Dia tak ada perlu nak fikir pasal apa ni, soal-soal kerohanian. Sebab dalam syariat Islam ini dia pentingkan dua-dua ni. Dia tak boleh kita pentingkan satu, tinggalkan tu lain. Sebab tu dalam istilah perundangan Islam, dia ada dua istilah ni, saudara kena hafal istilah ni, kena tahu. Ini bukan istilah yang kita kalau kita belajar syariat, kita akan dengar istilah ni berulang-ulang. Ifrad wa tafrid. Saya ulang, ifrad. Alif fa ra alif fa, ifrad. Ifrad maknanya dia terlampau ekstrim sangat, terlampau syadid sangat, terlampau keras sangat. Satu lagi pula tafrid ni terlampau ringan sangat pula. Jadi syariat Islam ni dia seimbang. Dia seimbang dalam banyak perkara lah. Bainal madda wa ruh, baina maslahatil fardi wal mujtama. Dia seimbang juga antara kebajikan individu dan juga kebajikan masyarakat. Itu kita akan bincang mengenai lah. Tapi hari ini kita nak bincangkan tentang dia dipanggil, dia seimbang antara rohani dengan jasmani. Boleh terjemahkan lah, madda wa ruh ni berterjemah kebendaan dengan spiritual ke ataupun jasmani, rohani ke. Itu kita boleh terjemah itu yang kita rasa sesuai lah. Sebab apa tuan-tuan? Tak, saya kata manusia memang jadikan dalam bentuk itu. Kalau kita lihat dalam syariat Islam ni, kita lihat dalam ibadah sebagai contoh. Semayang sebagai contoh. Semayang ini, kalau kita semayang ni berbeza dengan mana-mana ibadat orang lain selain daripada Islam. Dia pentingkan soal kebersihan lahiriah, betul tak? Lepas tu kita semayang, kita mula dengan apa? Ambil apa? Wudu kan? Wudu ni, tuan-tuan tahu mana wudu? Siapa tahu?
Kalimah wuduk ni kalau terjemah bahasa Inggeris apa? Ablution. Is kalau ikut Syekh Hamzah Yusof, dia kata is horrible interpretation. Horrible apa ni translation. Sebab kalau ikut bahasa Arab, wuduk ni dia mencerahkan, dia bagi light, illumination ni macam cahaya seri. Wuduk dia maknanya kalau kita ambil semayang tu, ibarat kita mewujudkan satu sirna. Nama sebab sirna betul ke sirna? Satu cahaya. Lepas tu orang yang ambil wuduk, insya-Allah muka dia bercahaya lah, insya-Allah. Wuduk ni tuan-tuan, kita kena ambil sebelum kita menunaikan semayang. Betul tak? Dan orang Islam dia punya semayang dia mestilah, semayang dia mesti wajib berwuduk. Kecuali tak ada air lah, tu ada tayamum kan. Dia kebersihan tu dijaga. Tempat semayang mesti bersih. Tempat kita beribadat pun bersih. Mana segala yang lahir itu diminta dijaga. Sebab tu dalam Islam, kalau saudara baca mana-mana kitab fiqh pun, dia mulakan bincang dengan mulakan apa? Tahara apa? Okay. Tapi kalau saudara lihat kepada buku tulisan Syekh Imam Al-Ghazali, dia kata tahara tu terbagi dua lah. Taharatul jasad ataupun taharatul qalb. Pencucian jiwa juga. Jadi pertamanya kita bersihkan diri kita dulu. Bersihkan. Kita dah bersih semua, dah mandi semua, dah elok semua. Padahal kalau kita dalam hari tertentu kita mandi tu pula dapat pahala itu sunat. Kan macam kita semayang nak raya, kita minta pakai pakaian elok. Maknanya Islam mengambil kira soal zahir. Ada tak dalam mana-mana agama tuan-tuan yang mereka nak beribadat, mereka kena macam itu, kena bersemayang. Kalau saudara baca dalam buku tafsir Hamka, dan masa Hamka dalam hospital, dia kata ada golongan-golongan orang bukan Islam, maksudnya bagi Kristian ni, jumpa dia berdebat dengan dia. Antara isu dia kata, kenapa orang Islam ni semayang perlukan ambil semayang? Sebab dia kata kalau hati kita kotor, tak guna juga kalau kita bersih pun. Ya, in certain certain extent memang betul lah. Kalau kita bersih pun, jiwa bersih pun, kalau hati kotor memang tak apa-apa pun. Tapi Islam dia ambil berat dua-dua, kan? Dia ambil berat apa dipanggil zahir, dia juga ambil berat batin. Dia tak pisahkan dua-dua. Sebab kalau kita sebenarnya bila kita ambil wuduk itu tuan-tuan, wuduk itu sendiri adalah satu ibadat. Wuduk itu sendiri adalah satu ibadat. Dia ibadat tersendiri. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni tak kuat semayang ke, tak kuat tak boleh tuan-tuan je semayang, maksudnya semayang. Tuan-tuan ni semayang 5 waktu semua semayang ada kan. Tuan-tuan mungkin tak kuat berzikir pun. Kalau tuan-tuan ni rasa nak buat ibadat, antara ibadat tuan-tuan boleh buat ialah wuduk. Tak ada apa-apa kita ada wuduk, kan? Kalau boleh kita kekal wuduk sepanjang masa. Nah, itu lebih terbaik lah. Wuduk itu sendiri adalah satu ibadat. Dia satu ibadat tersendiri. Sebab tu kita disunatkan untuk tajdid, untuk kita memperbarui kita punya wuduk, walaupun kita ada wuduk. Sebab dan wuduk pula, sebenarnya wuduk hakikatnya dia kita menyucikan kita ni, bukan kita orang Melayu silap ni, kita wuduk bukan wuduk, kita ni jadi mandi, kita ni bersiram. Saya tengok yang saya betul-betul memang susah lah. Kita tak biasa berwuduk dengan air kecil kan? Kita dah biasa air kat Malaysia mungkin senang. Jadi kita dah seronok. Kita tak kira air, kita selagi air tak besar, tak buah hati. Tak termasuk lagi yang jadi was-was ni. Itu lagi Tuhan lagi. Kadang-kadang kita tak tahu dia wuduk ke dia mandi.
Maknanya ada tendensi tu, ada ke arah tu. Sebenarnya wuduk ni, kalau orang, ini saya kelemahan kita lah saya pernah dengar cerita ulama yang betul-betul ulama lah yang maknanya dia betul-betul memahami setiap apa yang dia buat tu. Dia kata dia berwuduk je dekat 10 minit. 10 minit tu bukanlah maknanya dia semayang, dia maknanya orang tu dia semayang. Kalau zuhur pukul 1.30 ke atau 1 suku ke, dia dah ambil buku dalam pukul 1 dah ambil dah. Maknanya dia 10 minit tu bukanlah maknanya dia selalu tertinggal semayang, tak ada. Nak katakan dia punya cermatnya, dia punya bas, dia bukan dia ambil air satu ni je, satu mineral yang kecil tu, dia boleh gunakan untuk satu semayang. Agak-agak kita lah kalau kita buka pipe, kita ambil bubur maghrib, dia ingat berapa botol kita punya air mineral. Satu beli jadi air mineral apa? 10 ada, spirul. Yang besar pun kecil ini antara benda yang memang susah lah. Saya akui lah, saya sendiri dan saudara juga, kerana kita sendiri pun memang, sebab kita ni dah hidup budaya nak cepat. Sebab tu kita pun tak, kita budaya cepat ni ditambah lah dengan persekitaran kan. Sebab tu kalau kita tengok kehidupan kita sekarang ni, semua nak everything we want in hari tu lah. Kita semua nak cepat. Sebab tu kita makan, kita dah tak makan macam ni, kita makan pun makan burger, dia cepat pun nak cepat kan. Kita dah jadi budaya gitu. Budaya kita hidup ni jadi budaya yang everything in hari. Betul lah, kalau kita lihat kehidupan kita ni lah. Kalau betul-betul berfikir betul kan. Sebab apa dia kerja lah, fikir ni, banyak sangat masalah kita. Kita dah tak ada lagi sakinah, tak ada lagi dah ketenangan. Tapi hakikatnya tuan-tuan, itulah hakikatnya. Maknanya kita lepas nak berubah tu usaha lah. Tapi hakikatnya ambil semayang tu begitu. Bukan bukan kita nak membasahi. Tapi kita tak tahan kalau budak kecil tu tak puas hati tu, rasa macam tak. Orang lain pun tak besar, kita bukan kecil kan. Mesti orang kata ni kedekut. Bukan masalah kedekut, masalah kita ni very particular buat pembasiran. Itulah. Okay. Lepas tu kalau kita semayang pula tuan-tuan, saya kata tadi, dalam bab fiqah lembu tadi kita tahar. Kan? Dia belajar tentang najis. Maknanya sementara itu menunjukkan Islam ni mengambil berat soal jasadiah ni, soal apa ni, fizikal ni. Tapi dalam masa yang sama juga Islam juga dalam bab semayang sebagai contoh, dia ada apa? Yang ini tidak dalam kitab fiqah. Lalu kalau kita belajar Islam yang macam fiqah dia tak cukup. Sebab kalau saya belajar bab fiqah, apa syarat semayang? Ada tak dalam bab semayang disebut syarat sah semayang ni mesti khusyuk, ada tak? Dalam fiqah, kitab fiqah. Ada tak? Okey. Ukur semayang berapa? 13 kan? Kita kata kan? Okay, kalau kita kata 13, ada satu cerita lah tuan. Ada budak universiti dia buat survey dekat satu kawasan anak muda tentang semayang ni. Tanya dengan budak tu, adik, berapa rukun semayang? 13. Betul? Betul. Rukun dengan 13 apa? Lipat sejadah. Maknanya budak tu, saya yakin kalau tak sejadah tak semayang. Tak ada sejadah ada betul. Sebab tak nak buat rukun. Kadang-kadang kita budak perempuan ni satu lagi rukun kita buat tak faham, ada telekung. Agaknya lah. Sebab orang perempuan kalau tak ada telekung macam tak boleh semayang. Sekarang mungkin ada lagi lah, tapi zaman dulu kalau tak ada telekung, sebenarnya pakaian wanita kalau betul-betul dah okey dah semayang. Kita dulu tak ada kain pekat, tak boleh semayang. Dulu lah, sekarang dah ada berbeza lah kan. Saya pergi Mesir tuan, semayang dekat Iskandaria, semayang Masjid Iskandaria. Saya pernah pergi Mesir kan. Iskandaria, saudara tahu dekat Istana Farouk kan. Tahu kan Istana Farouk. Iskandaria tu, saya pergi semayang Jumaat. Tiba-tiba masa macam orang tumpah tu,
Kita orang menunggulah yang tebal-tebal ni mesti dah pakai jubah, pakai saban dia kan. Tengok tu dia pakai coat, kepala botak tak pakai sokong, pakai seluar, pakai tie baju tebal. Ish, masa tu saya dengan Datuk Mahfuz Omar. Dia kata, ni kalau kat Malaysia dia kata bonzer ni. Bonzer baju tebal. Dengan badan macam body dia kan, baju tebal. Kalau kita ni tuan, bayangkan pakai tie, pakai coat, baju tebal, macam si pelik kan. Tapi tu nak katakan nanti Islam tak ada dulu, tapi Islam itu mengambil kira adat tersebut. Kalau kita perkenalkan benda tu dikit now tak ada. Saya nak katakan tuan bahawa semayang ni kalau kita setakat tahu hukum saja pun tak cukup. Lepas tu kalau ikut Imam Ghazali, termasuk semayang ni kita kena khusyuk. Khusyuk ni tidak ada dalam bahagian pengeluaran. Dalam fiqah, sebab tu orang fiqah ni, kalau orang buat perumpamaan, fiqah ni ibarat kontraktor yang jaga bahagian luar. Orang tasawuf pula dia jaga bahagian dalam. Mana fiqah ni dia ambil bahagian luar. Ada kisah antara orang fakih, orang fiqah dengan orang tasawuf. Ada satu orang fiqah, satu orang tasawuf duduk sebelah-sebelah. Ada seorang budak baling batu kepada dua-dua. Orang fiqah dia kata apa? Haram baling batu ni haram. Mana boleh menyakiti orang kan? Itu orang fiqah lah. Orang tasawuf dia kata baling batu, mungkin anak dia lemah iman kan? Orang yang baling tu mungkin dia tu baling sebab saya ni iman saya lemah. Dia tak menghukum. Dia cari kesalahan diri dia. Orang fiqah dia tak kira. Dia fikir kalau orang tu. Tu fiqah. Fiqah dia fikir dua dulu. Jadi sebab tu Islam ni dia gabungkan dua-dua. Sebab tu kalau kita nak belajar tasawuf macam mana pun kita kena fiqah, sebaliknya juga. Sebab tu mana-mana ulama dan mana-mana khilaf, dia bukan saja seorang faqih, dia juga seorang sufi. Contohnya Imam Nawawi yang kita baca kitab banyak kan Al-Azkar, kita baca kitab yang Matan Al-Ma'in hadis 40 tu Imam Nawawi ni tuan hebat. Walaupun dia seorang yang seorang ahli fiqh lah, ahli hadis, banyak lagi muhaddis imam, tapi seorang juga yang berani menyatakan kebenaran. Semasa di parlimen baru-baru ini, saya ambil quote daripada buku Yusuf Qaradawi, Fiqh Zakat. Bagaimana Imam Nawawi semasa kerajaan Mesir ke kerajaan ada zaman kerajaan ni Babar Zahir Babas ni dia buat satu, dia ni seorang raja yang apa dipanggil yang extravagant apa nama tu, mewah. Dia ada budik dia bagi emas, bagi dukung emas. Satu hari nak diserang oleh tentera luar, orang kafir nak serang negara Islam. Jadi dia kumpul ulama minta pendapat, adakah boleh tak kerajaan ini pungut cukai kepada rakyat. Jadi Imam Nawawi dia sering balik-balik baca, saya ambil daripada buku Fiqh Zakat, buku karangan Yusuf Qaradawi. Dia punya PhD Dr. Yusuf Qaradawi lah zakat. Dia panggil semua ulama, tiba-tiba seorang ulama datang. Dia dua cerita berbeza. Satu lagi Izzuddin Abdul Salam, seorang ulama besar juga. Yang Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia datang, dia tak datang mula. Lepas tu orang dia tengok ulama datang, dia panggil. Dia datang. Bila dia datang tuan-tuan, antara yang dia buat ialah dia kata boleh tak? Dia kata boleh, dengan syarat kamu jual dulu semua segala kemewahan kamu yang kamu bagi pada tentera kamu, yang bagi pada budik-budik kamu ni, emas, dompet ni kamu kena jual semua, jadikan sebagai khazanah negara. Lepas tu kalau ada kurang, defisit, barulah kamu kutip rakyat.
Mana kalau kamu bocor sana, bocor sini segala, lepas tu kamu nak ikut rakyat, ini tak boleh. Kamu kena dulu tunjukkan bahawa kamu betul-betul jadi contoh kepada rakyat. Lepas tu baru kamu boleh buktikan. Itu Imam Nawawi, seorang yang berani. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jahil. Sebaik-baik jihad adalah orang yang bercakap benar di depan sultan ataupun ada pemerintah yang zalim. Ini orang ulama yang kita baca Imam Nawawi. Saya dengar satu kisah dia. Imam Nawawi dia punya hebat tuan-tuan. Masa dia bercakap dengan apa tu, dengan siapa ni? Ini yang kita ni mau seorang ulama ni, Maulana apa je, nama setuju. Dia cerita apabila dia berhadapan dengan raja ni, tiba-tiba raja ada buat pernyataan yang betul-betul tak sedap hati dia lah. Kapet raja ni, kapet istana ni tuan-tuan, ada gambar singa. Kapet raja ni ada gambar singa. Imam Nawawi tuan-tuan, dia marah, dia hentak kaki dia tuan-tuan, gambar singa tu jadi singa betul. Ini hebat ulama yang bermain. Sebab tu kitab dia kan, orang yang ada barakah. Sampai sekarang kitab kita baca kan, Al-Azkar, Imam Nawawi, orang ulama yang berani, yang berilmu, yang alim, yang abid, sufi, segala-galanya. Sebab tu kitab yang kita baca, kita rasa keberkatan dia. Kan? Apa ni, Minhajul apa ni, kitab yang boleh masuk Riyadhus Shalihin. Seluruh dunia baca kitab ni kan. Seorang ulama yang hebat lah. Jadi kalau kita lihat kepada ibadat itu, dia pentingkan zahir, dia pentingkan juga batin. Sebab tu kalau kita semayang tuan, khusyuk jadi syarat juga walaupun tidak dalam. Kalau ikut dalam mazhab Maliki, dia jadi syarat macam fiqh. Kata saya Imam Maliki, mazhab Maliki tu kata saya, khusyuk ni satu syarat wajib dalam semayang. Maknanya paling kurang dalam kita semayang tu, sepanjang daripada kita takbiratul ihram sampai kita apa ni bagi salam, mesti ada satu saat tu kita khusyuk. Mana kalau ada satu saat kita tak khusyuk, kalau ikut mazhab Maliki lah, kita macam kami kan, bagi dia tak sah ya. Mesti ada satu saat, sama ada masa rokok ke, masa sujud ke, mesti ada satu saat tu kita khusyuk. Memanglah khusyuk ni satu benda yang memang bukan benda yang mudah kan. Tapi ini nak tunjukkan Islam ni dengan ambil kira soal apa ni, jasadiah dan soal ni. Dan tuan-tuan lihat, kalau dalam ilmu Islam ni, kita kena wajib belajar semua ni. Kita ambil juga ibadat apa lagi? Ibadat puasa sama. Kita ambil ibadat zakat pun sama. Zakat ini dia pentingkan apa ni, kalau tadi pakai kalimah zakat sendiri adalah daripada kalimah zakat apa? Penyucian. Sebab tu dalam Quran Allah mengatakan wa fi amwalihi haqqun lisa'il wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak orang lain. Sebab tu kalau kita tengok ibadat zakat ni, dia berupa satu ibadat yang mengambil dua kira. Soal jasad, soal madiyah, soal ruhiyah. Apa madiyah dia? Iaitu harta kita mesti bagi pada orang lain. Harta kita wajib infak pada orang lain. Itu dari segi kebendaan yang kita bagi kan. Kita ada harta, kita bagi. Okey, apabila kita bagi tu tuan-tuan, hakikatnya kita menyucikan jiwa kita. Sebab pada harta kita tak ada hak orang lain. Sebab tu dalam ibadat zakat ni, kalau saudara lihat dalam hadis, dia tak kata bagi zakat. Dia kata apa? Dia kata ambillah harta orang kaya dan kamu pulangkan, diturankan. Dia tak guna kalimah bagi. Kalau bagi tuan, itu ikut suka saya lah. Saya nak bagi, saya bagi. Tapi bila zakat, dia kata apa? Ambillah harta daripada kalangan orang kaya dekat kamu untuk dipulang balik, turankan. Turankan dia pulang balik kepada orang yang layak zakat. Sebab apa? So
So bila kita bayar zakat, hakikatnya kita bukan bagi harta kita, kita tolong pulangkan balik harta orang lain yang dalam harta kita. Nampak? Sebab tu kalau kita tak bayar zakat, hakikatnya kita sedang makan harta orang lain secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bil batil, janganlah kamu makan harta negaramu secara batil. Sebab tu ibadat zakat ni, kita ambil harta, maknanya Allah turunkan harta tu, Allah nak bagi harta rusdi ni, dia turun kepada melalui orang lain. Jadi apabila katakan harta rusdi ni melalui saya, Allah turun harta tu melalui saya. Jadi apabila saya pulangkan, saya bagi bayar zakat tu, saya pulangkan milik rusdi yang diturunkan melalui saya. Nampak? Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan, zakat ni ada kaitan dengan penyucian jiwa. Sebab tu dalam ibadat Islam, cuma kalau dalam ibadat Islam, dia mesti ada semuanya dikaitkan dengan kejiwaan. Semayang, apa dia punya tujuan dia? Semua tujuan ibadat dalam Islam ni mesti ada dia punya tujuan tertentu. Kita ambil semayang. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah benda yang keji dan juga benda yang munkar. Benda keji, benda munkar, tuan, kita buat, dia buat suka-suka gitu je. Dia dari mana? Hakikatnya bila kita buat benda munkar ni, dia datang dari mana? Daripada hati kita. Hati kita kotor lah kita buat benda-benda munkar tak? Kalau hati kita bersih, kita tak buat benda-benda munkar. Sebab tu apabila kita semayang, antara walaupun kita buat benda itu, tapi hakikat semayang itu, kalau kita buat dengan betul-betul, dia tolong kita bersihkan apa dalam badan kita, dalam hati kita, iaitu apa? Hati yang bawa kita apa ni? Alhamaha fujura wa taqwa. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Allah kata, Allah ilhamkan dalam hati manusia ini untuk nak buat benda baik dan juga buat fujur, benda jahat. Kan? Orang yang berjaya, qad aflaha man zakaha. Orang yang berjaya adalah orang yang membersihkan jiwanya, dan telah rugi orang yang telah mengotorkan. Mandasa, dasar ni mengotorkan jiwa dia. Maksudnya bila kita semayang, tuan, hakikatnya kita sedang membersihkan jiwa kita. Ada kaitan dengan ruh. Walaupun semayang nampak berdiri, duduk, baca tu kan, nampak macam zahir je kan, tapi di semayang tu ada matlamat ruhiyah. Puasa pun ada ruhiyah juga. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, wahai beriman, kata kamu berpuasa seperti mana diwajibkan orang sebelum kamu, untuk kamu bertakwa. Apa dia takwa, tuan? Takwa apa? Nak tahu istilah takwa, tuan? Ambil apa yang didominasikan oleh seorang sahabat yang ditanya oleh Sayyidina Umar. Siapa nama dia? Tak tahu. Tak ingat nama sahabat itu. Tapi sahabat itu pernah ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tanya, apa dia takwa? Dia kata, kalau kamu nak tahu takwa, adakah kamu pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Satu jalan yang kamu jalan penuh dengan duri. Apa yang kamu buat? Kata Sayyidina Umar, apabila aku berjalan di atas jalan yang berduri, aku akan angkat jubah aku supaya kain aku tak koyak, kaki aku tak berdarah. Dia kata, itulah takwa. Mana takwa itu, tuan, kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu ni, ikut istilah Bung Hamka, apa? Kewaspadaan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, in a state of consciousness. We are always conscious. Kita ni conscious ni seperti apa? Orang bagi umpama consciousness kita apa? Ibarat kita seekor hitam, seekor semut hitam, an-namlatu sauda fi lailatis sauda, satu serangga ataupun semut yang wanita berayap berjalan di batu yang menitam di tengah malam yang gelap kita. Maknanya begitu hati-hati kan.
Maknanya itu dia puasa. Puasa dan ibadat yang, sebab tu orang yang berpuasa tuan, dia masuk dalam puasa, dia mesti berubah. Lepas tu dalam bulan puasa, kalau kita biasa sekali kaki suka berdebat ni, bila bulan puasa, bila orang yang debat kita boleh cakap apa? Ana shaim, saya puasa. Kita stop kita restrain ourselves. Zakat, haji sama juga, yashhadu manafi'a lahum, untuk kamu melihat manfaat dan juga untuk kamu mengingati Allah. Sebab itu tak ada lagi ibadat Islam ni yang dia hanya penting satu aspek, ingat saudara. Sebab tu kat sinilah Islam ni dia sesuai dengan fitrah manusia. Di sinilah masalah setengah-setengah agama lain, yang mana agama mereka ni, ajaran mereka kadang-kadang tidak selaras dengan fitrah manusia. Bila kita ambil dua-dua ni, kita sebenarnya mengambil kira soal manusia ni perlu pada dua-dua benda ni. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia tak anggap satu benda yang kita, benda dalam Islam tuan-tuan, kalau kita selalu bagi benda ni dunia akhirat, betul tak? Kadang-kadang tak nak buat dunia akhirat. Bagi kita semayang ni akhirat, betul tak? Betul tak? Kenapa kita pergi semayang? Dia nak bekal untuk akhirat, betul tak? Tuan-tuan, semayang yang kita buat, yang kita kata akhirat itu, dia boleh jadi dunia. Masa bila boleh jadi dunia? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Semayang ni, hakikatnya semayang ni sepatutnya benda kita Allah, betul tak? Benda akhirat lah, benda yang kita nak buat akhirat. Tapi kalau kita buat tu semayang, tiba-tiba kita semayang ni kita lalai tu, ataupun kita riak. Riak. Habis kita riak tu dua ni, kita semayang tapi dapat apa? Dicanci lagi. Dia orang buat cerita lah, orang yang nak semayang yang riak ni, kadang-kadang dia semayang seorang pun dia riak ke. Dia ada orang dia cerita lah. Saya suka tengok dengan kuliah-kuliah yang tahun ni kan, dia kata apa, nak senang nak tahu orang nak tahu orang riak yang terkata contoh lah. Dia semayang, katakan dia pergi surau, semayang surau, dia sampai surau, dia sampai awal lah dia semayang. Tiba-tiba pintu buka, rek. Ni contoh lah. Dia kata orang tengok apa semayang ni, mula-mula dia semayang mungkin lebih kurang kan. Ada orang buka pintu ni semayang ni, lupa-lupa ni kucing yang buka pintu. Maknanya dia otomatik, kadang-kadang ada manusia tu dia ataupun dia dengar ada orang datang dia tengah berbual kan, orang cerita pasal apa ni bagus semayang kan, jangan kita semayang, kita pasal punya puasa pula. Dia sebab itu buat ikhlas ni bukan perkara yang mudah kan. Susah. Ini perkara, saya nak bagi tuan satu petua yang Nabi ajar pada kita, cara antara untuk kita nak ikhlaskan diri kita tuan. Ini semua baca maksurat Maksurat tu kan, maksurat. Baca maksurat Maksurat yang kita antara doa yang kita baca dalam maksurat tu, Allahumma inni, ni muslimat dengar kalau boleh ajar anak kita sendiri buat. Setiap pagi 3 kali, malam. Ini prescription, drug, medicine, ubat. Allahumma inni a'udzubika, kalau kita baca surah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Biasa tak baca? Tahu mana dia? Kalau boleh tahu mana dia. Tuan-tuan bukan susah baca mana ni. Kalau kita rajin tengok Quran terjemah, insya-Allah kita boleh tahu. Allahumma inni, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku, a'udzubika, minta pertolongan daripada kamu ya Allah, an usyrika, daripada aku mensyirikkan kamu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an, mensyirikkan kamu dengan apa sesuatu yang aku tahu, wa a'lam, wa a'udzubika, dan aku juga berlindung daripada syirik kamu dalam perkara yang aku tak tahu. Sebab antara
yang orang kata riak, orang kata syirikul asghar, syirik yang kecil adalah riak. Sebab kita buat ni bukan kerana Allah, kerana manusia dan lain lah. Sebab tu antara cara nak membersihkan kita daripada riak ni, tuan-tuan, apa? Antaranya kita baca doa ini. Doa yang mujarab untuk lagi tu surah Al-Wahat. Itu kan surah Ikhlas. Baca Al-Wahat banyak kali, kalau boleh 3 kali malam, 3 kali pagi, 3 kali siang, baca selalu, insya-Allah ini boleh riak. Yang menolong kita untuk hapuskan riak. Ikhlas. Baik, ikhlas ni bukan senang, tuan. Seorang ulama mufti Mesir, nama dia Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dia banyak tulis kitab. Saya suka baca kitab dia. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu, tuan, dia seorang ulama besar di Mesir. Satu hari dia bagi ceramah di depan beribu orang bersama anak dia. Balik daripada apa dipanggil, ceramah tu, dia singgah dekat satu kedai. Lepas tu dia pergi masuk bilik air. Anak dia tunggu dia lah. Tunggu 10 minit tak keluar, setengah jam tak keluar. Lepas tu dia masuk. Tuan-tuan dulu dia buat apa? Pernah dengar cerita ni? Pernah dengar? Anyone? Tahu tak? Tahu dia buat apa? Dia cuci tandas. Dia lipat jubah dia, dia pergi perus tandas. Tuan-tuan tahu tak? Anak dia tanya, apa bapak buat ni? Dia kata, tadi aku ceramah, aku terasa macam aku ni hebat. Aku takut, aku tak ikhlas tadi, maka aku nak rendah diri aku ni, aku cuci tandas. Sebab ni cara orang-orang yang nak sentiasa mendekati Allah, kan? Mereka boleh tuan-tuan. Kalau ada orang, lepas ni kalau ada orang cuci tandas kat surau ni, tak ikhlas ni. Jangan gitu, kan? Ni antara cara-cara untuk kita nak ni. Bacalah mana kitab-kitab yang tulis oleh Imam Ghazali, dia ajar benda-benda yang praktikal lah. Dia tentu orang sebab dia takut tak ikhlas. Saya kata tadi, kerana Islam ni dia sesuai dengan fitrah manusia. Sebab tu dalam Islam tu, kan, dia tak anggap benda yang kita buat ni, satu benda yang kita buat ni, dia satu dipanggil, orang kata profane. Bagi orang sosiologi dia panggil profane dengan sacred. Ini profane, ni sacred, ni benda yang suci, ni tak benda yang tak suci, Orang belajar sosiologi dia biasa dengar lah profane dengan sacred ni. Islam ni memang Allah dia kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia menjadikan jin dan manusia mereka untuk beribadat. Sebab tu dalam Islam, hebat kita tu, kan, orang Islam ni, setiap yang dia buat ni akan jadi status ibadat, dengan syarat dia buat pertama dia ikut apa yang Allah tentukan. Keduanya ikhlas kepada Allah Taala. Tu je. Kalau kita buat apa amalan pun, walaupun nampak dari zahirnya dia bukan ibadat khusus yang macam semayang ke puasa, tapi kalau kita kerja ke apa pun, kalau kita buat niat kita ikhlas, kita buat pula ikut syariat Allah, tak ada masalah. Sebab tu Islam tak anggap, kerana setengah-setengah agama dia anggap setengah-setengah benda ni kotor. Politik kotor, kahwin kotor. Nak jadi seorang abid, orang yang rapat Allah, jangan kahwin. Tak, bagi dia kahwin tu akan mengganggu ibadat dengan Tuhan. Sebab itulah dalam Rasulullah SAW ada 3 orang sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah, tanya dengan isi Rasulullah macam mana ibadat Rasulullah. Dia nak bandingkan macam mana, lepas tu dia nak ikut. Jadi 3 orang ni, apabila dia lihat Rasulullah seorang yang kuat ibadat, maka mereka pun nak ikut contoh. Jadi 3 orang ni pun dia masing-masing buat sumpah lah, vow. Orang muda dia ada vow, kan? Apa dia kata? Aku ni akan semayang sepanjang masa. Malam aku tak tidur, aku akan semayang qiyamul lail sepanjang masa. Aku tak nak ni lah, tak nak buat lain, tak nak bersama isteri, tak nak apa, semayang 4 jam. Apa? Nak lawan Rasulullah SAW.
Yang kedua pula kata, aku nak puasa je, tak nak langsung ni. Maknanya nak buat perkara yang nak tujuannya baiklah untuk nak mendekatkan dengan Allah Taala. Yang seorang lagi tak nak kahwin ni, kata nak buat benda yang tu lah. Akhirnya Rasulullah tahu benda tu, Rasulullah tanya, siapa yang kamu buat ni, siapa yang ajar kamu ni? Aku ni, di kalangan kamu, akulah orang yang paling bertakwa. Aku yang paling orang bertakwa. Tapi aku juga adalah seorang yang aku semayang, aku juga ada masa berehat, aku juga tidur, aku juga semayang, aku juga puasa, aku juga berbuka. Maknanya aku buat perkara ni seimbang. Bukan puasa sepanjang masa, semayang sepanjang masa, tidak, seimbang. Faman raghiba an sunnati falaysa. Siapa yang tak suka, inilah sunnah aku. Sunnah aku ni jalan kehidupan Rasulullah beginilah, Rasulullah kata. Mana kalau kamu nak puasa 24 jam, itu bukan ajaran Islam. Ataupun kamu nak semayang 24 jam, ini bukan ajaran Islam. Ada masa kamu semayang, ada masa kamu. Sebab tu kita orang Islam buat. Kita, kalau kita nak syadid pun, lebih baik kita nak agak keras. Kalau kita untuk kita diri sendiri, apabila kita dengan orang ramai, kita cuba ada kelonggaran. Sebab itu Islam tak anggap perkahwinan ada benda yang kotor. Sebab Rasulullah sendiri berkahwin. Rasul tak anggap apabila mengadakan hubungan lelaki dan perempuan, setubuhan ini satu perkara yang kotor. Sebab itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ketika kamu bersama dengan isteri kamu, itu juga kamu sedang melakukan ibadah. Diorang pelik, ya Rasulullah, macam mana kita bersama isteri kita boleh ibadah pula? Macam mana kita buat benda yang kita nampak macam kotor kan, boleh menjadi ibadah? Rasulullah kata, kalau Rasulullah bagi jawapan rasional dia. Rasulullah kata, kalau kamu bersetubuh dengan isteri kamu, pada hakikatnya kamu beribadat. Sebab kamu sedang, apabila kita kahwin dengan isteri kita, tuan-tuan, Allah halalkan benda yang haram bagi kita. Kita masih gunakan istilah, kita sebelum kita kahwin dengan isteri kita adalah haram bagi kita. Kita tak boleh sentuh dia, tak boleh apa. Tapi bila kita kahwin tu, ibarat satu kontrak, Allah menghalalkan benda yang diharamkan kepada kita. Jadi bila kita buat benda tu, yang kita dah buat, benda yang dah halal tu, kita buat, dapat pahala. Sebab kalau kita, Rasulullah kata, kalau kamu gunakan benda itu untuk haram, berzina, kan kamu dah berdosa. Takkanlah bila kamu berzina dan berdosa, tiba-tiba kamu bersama isteri kamu tak dapat pahala. Maknanya Islam mengajar pada kita tuan-tuan, sampai keperingkan kita bersama dengan isteri kita pun ada ganjaran tu. Betapa seronoknya orang Islam. Sebab tu adalah doa-doa yang kita kena baca kan. Ni kelebihan Islam tak? Kalau benda ni kotor, bagi setengah orang, oh ini kotor, sebab tu aku tak nak semayang, aku tak nak kahwin. Saudara baca buku Guliani. Siapa Guliani? General ni, orang general ni, Robert Guliani, Datuk Bandar tu, New York. Buku dia leadership, baca bagus. Ini seorang lawyer, seorang Datuk Bandar, bekas calon presiden bagi Republican. Dia ni tuan-tuan, kalau dalam buku dia kata asalnya dia nak jadi seorang padri. Dia nak pergi negara Afrika jadi seorang padri. Tapi dia kata oleh kerana keinginan saya pada wanita, saya tak boleh jadi padri. Maknanya tuan-tuan, dia tahu benda tu benda fitrah. Benda fitrah ni tak boleh kita nak kawan. Bagi Islam, dia tak matikan, dia tak benarkan untuk kita matikan syahwat itu, tak. Cuma dia ajar kita macam mana nak salurkan syahwat itu dengan cara itu. Sebab Islam tahu, Islam jadikan benda itu untuk kita gunakan, tapi guna cara betul. Sebab itu dalam Islam, berkahwin ini bukan satu perkara, malah sunnah. Ini Islam. Saya dah tahu, saya tidak. Kalau saya pernah cerita, saya minta maaf mengulangan. Saya pernah bentang satu paper tuan-tuan di luar negara tentang human rights di Dhaka masa
ketua satu persidangan human rights, saya jadi salah satu presenter lah. And I presented the paper. Ada seorang padri wanita Nan daripada Filipina. Boleh tengok daripada orang Islam ni, dia pun interested lah. Dia kata, Mister, I want to know why Islam allows polygamy. Islam benarkan poligami, tak benarkan polyandry. Tahu polyandry? Polyandry maknanya seorang lelaki, seorang perempuan kahwin lebih daripada seorang lelaki. Maknanya kalau lelaki boleh kahwin seorang lebih daripada seorang perempuan, kenapa kami perempuan tak boleh kahwin lebih daripada seorang lelaki? Interesting question. Before I answer that question, I would like to ask you, are you married? Sebelum saya tanya, kamu kahwin tak? Dia kata, saya tak kahwin. So kalau kamu tak kahwin, kamu tak ada justification tentang soalan. You have no legitimacy. Sebelum you nak persoalkan Islam itu, sebab Islam paling kurang benarkan kahwin. Kamu kahwin tak kahwin, jadi kamu nak tanya pasal kahwin. Itu pertama lah, dia kata. Anyway, dia kata, kalau Islam benarkan poligami, dia kata, Islam mengambil kira perbezaan antara lelaki dan perempuan, antaranya perbezaan biologi. Sebab dalam Islam dia kata kahwin lebih daripada seorang, antara syaratnya, minta maaf muslimah yang saya terpandang dari benda ni, tajuk yang mungkin tak digemari oleh setengah-setengah. Saya tak ada, kita ni untuk ilmu lah. Dia kata, saya kata kalau orang Islam, kalau dia kahwin lebih daripada satu, syaratnya dia mesti adil. Adil dalam banyak perkara lah, iaitu adil dari segi nafkah lahir, nafkah batin dan sebagainya. Dan orang Islam yang kahwin lebih daripada seorang, dia mesti bagi giliran dia dengan adil. Saya kata orang lelaki, antara yang perbezaan biologi dengan manusia lelaki dan perempuan ni, dia tidak ada masalah head. Betul tak? Ada ke lelaki ada head? Orang perempuan hebat macam mana pun, dia tak boleh lari daripada masalah tu, menstruation ni. Saya kata, kalau orang dari segi ilmu perubatan ke, ilmu agama ke, apabila seorang perempuan ada head, ketika itu dia tak boleh bersama dengan suami dia. Okay, kita kata yang saya bagi tu ada 4. Kamu seorang isteri, ada 4 suami. Okay, malam pertama dengan suami pertama, okay lah, tak ada masalah. Tiba lelaki kedua, minta maaf bang, hari ni saya rest, boleh. Masuk ketiga, okey, masuk keempat, okey, pusing balik pertama. Kedua ni minta maaf bang, tiba kedua ni masalah. Tuan-tuan, kalau sekali tak apalah. Tuan-tuan tak rasa tu betapa teruknya wanita, tahu tak? Nanti benda dia teruk kan. Dan lelaki dia bila kata tak dapat, dia mungkin dia perempuan lain pula. Ketiga tu dah berzina pula. Satu. Okey, yang satu. Yang keduanya, kalau dapat anak, kamu nak binkan apa? Mana tu bapak ni? Takkan setiap kali kamu dapat anak, kamu nak buat DNA? Oh, ni mesti kepala ni, kepala botak ni, mesti bapak kepala botak ni. Ini yang rambut kerenting ni bapak. Oh, jenuh dah tu kan. Jadi maknanya Islam mengambil kira faktor-faktor itu. Lepas tu Islam melarang. Tak masuk akal. Dia sebenarnya kalau kita buat gitu, kita telah meletakkan wanita yang lagi teruk. Betul tak? Itu hakikat. Waktu dia pandai itu tu, dia kata okay, I can accept that. Respect reasonable, dia kata I can accept that. Tapi dia kata, dia pusing pula, pandai dia, lepas dia ada training. Tapi dia kata, Islam juga, dia kata orang yang berpoligami, ramai juga orang poligami ni tak adil, tak bagi nafkah macam-macam. That one I fully agree, I fully concur, dia kata. Memang saya setuju. Tapi dalam masa yang sama saya kata, you tak boleh gunakan hujah itu untuk tolak hukum poligami. Kalau sekiranya orang berpoligami ada membuat kerosakan, kelemahan-kelemahan, tak bagi nafkah, dia zalim pada isteri pertama dan sebagainya, itu bukan alasan untuk kamu harapkan hukum poligami. Itu alasan Islam. Itu adalah hujah Islam ke atas orang poligami. Mana kalau Islam boleh bercakap, oleh kerana kamu berpoligami tak ikut ajaran aku, sebab itulah poligami kamu ni
tak mendatangkan keadilan. Maknanya itu hujah Islam ke atas orang poligami, bukan hujah kita ke atas Islam. Faham? Tak nampak? Saya bagi contoh orang bawa kereta. Tuan-tuan bawa kereta, tiba-tiba accident. Adakah kerajaan akan haramkan kereta? Tadi kita poligami, tiba-tiba ada orang poligami jahat. Adakah kita nak haramkan poligami? Kita bawa kereta, tiba-tiba kereta accident. Takkan nak haramkan penggunaan kereta? Tak masuk akal. Itu hujah kereta ke atas mandu. Maknanya kalau kita tak boleh salahkan kereta, sebab tu polis tak saman kereta, dia saman mandu. Ada ke polis saman kereta? Oleh kerana Toyota area berdasarkan kamu zalim, mana boleh? Maknanya kereta kata sebab aku accident, kalau kereta boleh cakap kerana kamu pandu tak betul. Label line kamu potong, dan macam-macam lah. Jadi kita tak boleh haramkan penggunaan kereta kerana berlaku accident. Kita kena marah pada pemandu itu. Maknanya kereta boleh cakap pada pemandu, kalau kereta boleh cakap kalau kamu pandu betul, insya-Allah tak kena. Nampak? Itu juga poligami. Kalau ada kelemahan poligami, itu bukan hujah untuk kita haramkan poligami. Itu hujah Islam atau orang poligami. Kamu nak poligami, tapi tak ikut ajaran Islam. Islam kan? Macam mana kamu nak dapat adil? Dalam bagian poligami nak ikut Islam, tapi cara macam poligami pun tak ada adil pun. Tadi saya tadi jabat ini datang jabat saya juga di Parlimen DK, ya. Wanita datang bersebelah dengan satu dia nak mengandung, suami tinggalkan. Itu tak poligami. Selalu lelaki lah jahat ni, perempuan selalu lelaki lah ya. Saya memang salahkan lelaki dalam bab ni. Banyak kan lelaki. Sebab apa? Sebab daripada awal lagi perkahwinan itu, falsafah perkahwinan itu tuan-tuan dah tak betul. Sebenarnya Islam, tujuan Islam membenarkan perkahwinan itu tuan. Kalau tengok dalam surah Ar-Rum, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa dia kata? Antara ayat-ayatnya, Allah menjadikan untuk kamu daripada diri kamu ini berpasangan, lelaki perempuan, untuk kamu berkahwin, untuk kahwin lelaki perempuan. Litaskunu ilaiha, untuk kamu hidup dalam rukun damai dalam perkahwinan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah jadikan perkahwinan itu sebagai tempat untuk kamu mawaddah. Mawaddah untuk kamu suka, love lah, untuk kamu wujudnya kecintaan, kemesraan, warahmah dan kasih sayang. Tapi sekarang tuan, rumah tangga, saya tahu lah tuan, saya bersuami dah 20 tahun. Apa yang tak ada masalah orang datang? Masalah suami sepak isteri, itu kecil. Saya pernah buat kes untuk lelaki isteri kat dalam mahkamah lari macam Bilal Ustaz. Ada. Oh boleh. Tapi hakim pun ni. Lepas tu nak settle macam ni. Suami kata saya minta segala katil yang saya dah beli, selimut yang saya dah beli semua kena pulang balik. Hakim kata apa ni sampai selimut ke katil pun nak dalam tu ke? Hakim panggil, "Baiklah kita masuk bilik pakai kacang." Jadi masa dengan hakim kat Johor baru. Mana ni tuan-tuan? Mawaddah warahmah dah tak ada dah. Suami yang kerja, suami ramai sekarang yang saya lihat, isteri bekerja, suami tak bekerja. Ni pelik lah tuan-tuan. Nak kahwin tapi suami pula pakai duit isteri. Na'udzubillah lah, janganlah siapa beri kita semua. Betul tak berlaku? Ini nanti tak, kecuali ada tutup-tutup tak apa. Tapi kalau sekiranya sampai kita pergi tuan-tuan, sampai ke peringkat sampai kita sebut lah. Saya tengok ada yang nak tahu, kalau kahwin tuan-tuan, dia tak tahu bahawa talak ini tak boleh bergurau-gurau, tak boleh, dia tak tahu hukum. Kita tuan-tuan dalam kita talak jangan main-main lah. Jangan main. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang kamu bersungguh-sungguh menjadi sungguh, kamu bergurau menjadi bersungguh-sungguh. Antaranya talak. Benda talak ni, benda cerai, jangan main. Kadang-kadang suami cakap gini,
Kau balik rumah mak bapak kau. Tapi kalau dia ada niat tuan, cara bikin ya, boleh tentu yang main. Nah ini dia dengan cara ini benda-benda ini kalau boleh elakkan. Saya nak katakan ilmu tu tak belajar. Jadi mawadah warahmah tidak ada. Rumah tangga tak ada mawadah warahmah tuan. Memang macam ibarat tadi saya seronok kalau saya tengok jadi ahli parlimen tuan. 1001 masalah. Kadang-kadang nak ketawa pun ada. Kalau kadang-kadang nak menangis pun ada. Bayangkan saya ada orang terima ada satu komplain dia terima. Dia kata komplain kan. Dia kata kedai saya nak meroboh. Tapi buat komplain isteri saya. Saya bayangkan dia buat kedai. Lepas tu kedai nak diroboh oleh Madi Pemandaran. Saya kata siapa yang komplain? Tengok orang lain, isteri saya. Oh saya bayangkan isteri dia dah bercerai lah. Okey lah isteri dah bercerai. Tadi datang pejabat cik kan tak boleh bincang dengan isteri. Memang hari tak boleh bincang. Macam mana cik bincang nanti dah bercerai? Bercerai apa? Satu rumah isteri boleh buat komplain. Oh saya pun tak faham. Rupanya dia masih bersama dalam rumah, tapi isteri boleh buat surat untuk robohkan warung anak dia. Saya pun pening lah tuan. Macam mana manusia ada benda gini berlaku? Apa nak jadi benda pada masyarakat kita tuan? Maknanya begitu sekali. Mawadah warahmah tidak ada. Mari Islam dia menentang perzinahan. Lepas tu Islam dia benarkan perkahwinan. Kita tengok tuan, apabila kita tak ambil, apabila agama dia tak ikut fitrah manusia dia, dia berdasarkan pemikiran saja, akhirnya ini bukan dikata. Ini satu masalah yang dihadapi oleh antaranya golongan-golongan. Antara masalah Kristian yang paling besar sekarang adalah masalah berlakunya gejala seksual dalam gereja kan. Sebab tu dia orang buat filem lagi. Pernah tengok tak filem Doubt? Filem Doubt kan? Sebab filem tu bagus lah. Sebab filem tu filem dia cerita macam dia. Filem yang dari segi saudara tak tengok, saya tengok lah. Saudara semua ni orang alim tak tengok, saya tengok lah. Sebab saya pun tengok cerita tu, saya tengok sebab saya suka untuk jadi saya punya ni lah. Sebab cerita tu dia menceritakan macam mana berlakunya masalah seksual dalam yang dibuat oleh padri lelaki, padri perempuan yang jadi mangsa ni. Siapa pelakon? Tuan orang ada alim, aku tak tahu pelakon besar ni. Semua orang-orang jenis malam-malam baca kitab kan, tak tengok TV, besar lah. Tak boleh. Okey, saya tengok dalam pelakon. Tapi dalam filem tu dia nak ceritakan macam mana berlakunya gejala seksual ni. Banyak dia buat filem-filem yang menunjukkan realiti yang berlaku dalam. Dan ini berlaku. Sebab tu dalam sejarah tuan-tuan, saya baca dalam Newsweek beberapa tahun lepas, saudara tak tahu apa berlaku di Perancis sekarang. Di Perancis tuan, ada satu artikel ditulis dalam Newsweek. Mereka mengalami masalah kekurangan padri daripada Mak Saleh. Padri Mak Saleh tak nak jadi padri. Orang Mak Saleh tak jadi padri. Dia buat kempen. Sebab dia dapati sekarang ramai dekat Perancis ni padri daripada orang-orang yang ada apa? Sorry? Ada orang ni. Okey. Saya cakap saya pegang benda salah saya takut. Orang tangkap saya. Ada. Mian. Kalau tidur saya tak bau pula. Boleh teruskan? Okey, di Perancis ni kan. Okey, di Perancis tuan, mereka mengalami masalah kekurangan padri Mak Saleh. Jadi mereka buat kempen. Sebab mereka dapati ramai padri-padri daripada golongan orang-orang kulit hitam daripada Afrika. Dan mereka terpaksa import padri daripada Senegal, daripada Gambia, daripada mana. Sebab tu orang tengok kalau tengok pasukan bola Perancis pun ada lebih ramai pemain yang kulit hitam daripada. Dan antara uji pasukan Perancis ke pasukan Afrika. Sebab memang ramai. Ini realiti.
Bukan, sebab mereka malam ni apa mereka buat kempen tu, antara yang mereka kata antara punca yang diorang tak nak jadi padri ni, masalah ni lah, masalah pembujangan. Mana orang padri ni, di padri tak boleh kahwin kan, jadi mereka menganggap masalah ni susah mereka nak terima. Lepas tu mereka tak jadi padri, mereka cuma sacrifice sexual life dia. Dan ada seorang pemuda tu, dia kata dia orang antara kempen dia kata, baiklah, let us approach God, baiklah kita pergi mendekati Tuhan kan, pergi gereja ni kan. Ada seorang pemuda kata dalam baju tak ada, devil is my God, syaitan adalah Tuhan saya. Mana mereka menghadapi satu krisis sebab orang tak mahu lagi beragama ni. Sebab tu dalam Eropah ni mereka menghadapi masalah sebab gereja sampai ada orang jual. Kita teruk-teruk kita tu tuan, kita tak jual masjid, tak jual apa ni, surau. Katakan ada orang nak jual surau ini kan, orang yang tak semayang yang akan demo kuat daripada orang yang semayang. Saya orang Islam ni kalau dia tengok kan, kalau bakar masjid ni, orang yang pakai gelang, pakai rantai lagi depan daripada tuan. Ya. Dan silap orang yang pergi masjid tak demo pun. Dan itu realiti begitu. Maknanya orang sayang pada masjid. Sama ada dia semayang tu nombor 2, tapi dia ada rasa nak jaga agama itu. Tapi di negara-negara Eropah, mereka mengalami krisis sampai ke peringkat orang jual gereja. Saya pernah buat satu program di Australia tuan, dalam gereja yang telah dijual. Tuan-tuan kalau pergi gereja, kalau pergi Afrika, nak pergi Eastern dia pun hitam. Pergi negara ni pula, gereja jadi dia jadi begitu. Apa? Ini agama Kristian tuan-tuan. Mereka pun nak ajak budak-budak. Mereka tahu masalah. Mereka pun ada niat untuk nak ajak orang kepada Tuhan. Sama ada itu dengan cara mereka. Mana mereka nak jadi orang, mereka nak jadi orang yang lebih baik. Tapi mereka mengalami krisis yang sama. Dan kita orang Islam juga boleh mengalami krisis yang sama kalau kita tidak jaga agama ini. Faham tak? Sebab itulah apa ni kita lihat masalah ini dan kita dalam Newsweek mereka mengalami dilema itu. Sebab apa? Pembujangan itu tidak boleh diterima. Sebab apa saya kata pembujangan itu tidak selalu dengan fitrah manusia. Sebab tu kalau mereka tuan-tuan boleh lihat kepada kecantikan Islam, mereka akan dapat. Saudara, kalau saudara rajin tengok YouTube, pergi tengok satu ucapan Jeffrey Lang, Dr. Jeffrey Lang, Lang kelam tak tahu. Jeffrey Lang ni dia asal orang Katolik, lepas tu jadi orang ateis, lepas tu masuk Islam. Baca tengok dia punya speech dekat YouTube, macam mana dia masuk Islam. Seronok dia punya speech tu. Saya nak katakan tuan-tuan bahawa sebab itulah Islam ni tuan-tuan, inilah kelebihan Islam. Sebab dia satu agama yang dia ambil dua-dua faktor tu, jasadiah dan rohaniah. Tapi malang ni tuan-tuan, kita kadang-kadang sekarang ni lebih kepada jasad. Bila kita lebih pada jasad tuan-tuan, ulama mengatakan bila kita lebih kepada fizikal, madiah, kebendaan, kita ibarat syaitan. Sebab syaitan ni tuan-tuan, antara protes dia kenapa dia tak setuju nak sujud pada Nabi Adam, apa dia kata? Apa dia kata? Khalaq tahu min tin. Adam dijadikan daripada tanah. Wa khalaq tadi min nar. Aku jadikan daripada api. Dia fikir benda. Kan? Dia nampak manusia ni, dia nampak tu benda, tanah, api, dia nampak kebendaan. Dia tak nampak bahawa di samping Allah jadikan daripada tanah itu juga, Nabi Adam ni, Adam manusia ni, kelebihan dia ialah wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah ajar Nabi Adam dengan ilmu. Summa 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni. Allah ajar manusia ni dengan nama-nama. Lepas tu Allah bentang kepada malaikat, cuba sebut satu-satu. Apa? Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami masjid Allah, kami tidak ada ilmu kecuali apa yang kamu ajar. Sebab pada mula-mulanya malaikat juga bertanya, ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima
wahai Allah, adakah kamu nak jadikan manusia di dalam keadaan manusia ni sering buat kerosakan, tumpahkan darah? Kenapa kamu nak jadikan manusia begini? Kalau tengok dalam ucapan Jeffrey Lang tu kan, dia kata so long ke lang kita pula long long bukan LAD. Jeffrey Long, Jeffrey tu kata, Dr. Jeffrey kata dalam ucapan dia kata dia sendiri bertahun-tahun dalam kepala dia fikir kenapa Allah jadikan dan dunia ni manusia yang suka bunuh orang, suka buat kerosakan. Maknanya apa yang malaikat tanya tu dalam soalan itu juga yang dia tanya. Sebab tu bila dia dapat Quran, orang hadiah dari Quran, dia baca surah Al-Baqarah, masa tu dia tak tahu Quran ni Allah punya, Allah yang buat. Dia kata whoever made this, whoever said this dalam Quran tu, surah Al-Baqarah yang 30 tu, dia kata siapa sahaja yang sebut ni memang dia hebat lah. Dia kata sebab apa? Apa yang malaikat tanya, apa yang angel tanya tu, itu juga yang bersarang kepada saya kata. Tapi bila Allah kata qala inni a'lamu ma la ta'lamu, aku tahu apa yang kamu tahu. Sebab tu kalau dunia ni tuan, Allah nak jadikan orang baik semua, itu baik tak boleh jadikan kita semua jadi malaikat. Kalau Allah jadikan malaikat tuan dekat muka bumi ni, rasa ada tak orang berobol orang? Ada orang bunuh orang kan? Tapi dalam masa sama, ada tak orang nak tutup tanah? Ada tak orang yang nak bawa kereta? Ada tak orang yang nak? Maknanya apa yang manusia, antara peranan manusia kan, bukan saja Allah jadikan sebagai khalifah, tapi untuk istikmal, untuk apa dia panggil, untuk nak memakmurkan bumi ni. Sebab tu Allah tahu manusia ni walaupun dia ada perangai yang boleh pergi kepada syaitan, tapi Allah bagi dia akal untuk dia boleh fikir. Sebab itulah jangan kita sebab tu Allah tahu manusia ni dia boleh jadi orang yang baik. Allah bagi dia ada kelebihan, dia boleh menilai benda baik dan benda buruk. Malaikat jadi begitu sebab Allah kita memang begitu, dia tak boleh nak buat benda lain. Tapi kita dalam keadaan kita boleh buat jahat, kita buat benda baik. Contoh malam itu tuan, dalam keadaan tuan-tuan mungkin boleh tengok bola, mungkin contoh. Ataupun tuan-tuan boleh tengok benda lain, tuan-tuan pergi kuliah. Mana tuan-tuan boleh buat pilihan. You have the right to make a choice. Kan, kat situ kelebihan kita. Tapi kalau malaikat tuan-tuan, kalau Allah jadi, dia tak pergi sini, tak pergi lain. Sebab tempat lain pun malaikat sama juga. Tempat lain pun benda baik juga. Maknanya kalau ibarat malaikat, semua kuliah ni ibarat itulah. Ibaratnya semua tengah buat benda baik. Dia tak perlu risau benda jahat. Sebab tu Allah tak sesuai untuk bumi ni. Muka bumi ni tempat apa? Tempat untuk kita susah payah. Sebab itulah nanti kita dapat ganjaran di syurga. Susah payah tu. So saya nak kata tuan, inilah kelebihan Islam. Dia ambil kira. Dan kat sini dah kelemahan manusia. Manusia undang-undang tuan, dia ambil bahagian luar. Undang-undang manusia dia tak ajar benda pahala dosa. Tuan-tuan kalau mencuri, dia kata apa? Ni pertentangan dengan section. Dia tak kata. Kalau Islam tuan-tuan ada peluang nak curi tak curi. Tuan-tuan tak curi, dapat pahala tak? Curi, dapat dosa tak? Undang-undang sekarang ada peluang nak buat curi, tuan-tuan tak curi, dapat duit tak? Tak silap bertangkap ni. Kenapa kamu kat situ? Bersubhanallah. Maknanya undang-undang tuan-tuan, dia tak ambil kira soal dalam ni. Sebab tu dalam undang-undang tak ada sebut pasal taubat. Kalau kita baca undang-undang hudud nanti dia ada sebut taubat, repentance kan. Ni kita baru buat mula ni yang banyak lagi ni. Saya nak kita benda-benda awal lagi. Sebab tu dalam perundangan Islam lebih hebat sebab dia cerita dalam dan luar. Sebab tu dalam perundangan Islam tuan, walaupun orang tak nampak dia buat kesalahan, seperti Ma'iz ni seorang sahabat yang berzina dengan Rasulullah SAW. Ma'iz ini tuan, dia berzina, tak ada orang nampak pun, tak ada eyewitness, tak ada apa. Tiba-tiba dia menghadap Rasulullah mengaku salah. Tuan-tuan rasa berlaku dekat Malaysia. Yang buat salah pun kalau boleh tak nak ngaku, apa lagi lah kalau dalam Islam tuan, dia datang kali pertama
Mai datang mengaku berzina. Datang kali pertama Rasulullah bebaskan. Kali kedua Rasulullah kata cuba cek dia ni, ada masalah mental tu, balik lagi. Yang kali ketiga datang Rasulullah kata cuba kamu faham zina ni apa tak? Mungkin kamu sangat cium-cium je, tak zina lagi. Kali keempat barulah Rasulullah terima pengakuan dia. Sebab tu kalau ikut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia kata kalau orang berzina, dia mengaku berzina, kena 4 kali ikrar, 4 kali pengakuan, confession, baru boleh dia terhukum. Itu pun tuan-tuan, ketika dia tadi hukum tu, tiba-tiba oleh balik batu tu dia ikat, dia buka ikatan dia lari, sahabat-sahabat kejar kejar, ikat balik balik. Rasulullah tak tahu. Lepas tu orang jumpa Rasulullah, dia kata kenapa kamu tak biarkan dia lari? Sebab dalam perundangan Islam, kalau orang berzina sekalipun tiba-tiba dia mengaku, jatuh hukum ke 100 rotan. Katakan dia dalam kahwin, wahai Fuksan 100 rotan, kena sebat. Baru 3 rotan dia tarik balik. Saya tarik balik, saya tak berzina pun. Tak boleh teruskan, kena stop. Sebab apa? Ada syubhah. Idra'ul hududa bi syubhah. Naklah kamu tinggalkan hukum hudud kalau ada keraguan. Sebab dalam undang-undang Islam, kalau ada 0.0.01% pun hakim melepaskan orang. Sebab prinsip dia, lebih baik hakim tersilap bebaskan 10 orang tak bersalah daripada tersilap menjatuhkan seorang yang tak salah sebagai bersalah. Ini prinsip dalam perundangan Islam. Dan ini juga yang orang barat ambil dari kita. Sebab dalam parlimen tuan-tuan, saya cerita benda ni. Saya bawa buku kitab Arab ni. Hari pertama saya bawa kitab bahasa Inggeris. Ada ahli parlimen kata, apalah guna undang-undang common law, guna profesor pada England. Hari kedua saya geram, saya bawa kitab. Saya baca apa yang orang Britain yang kata ini, dia ambil dari kitab orang Islam ni. Saya ambil kitab ni tuan-tuan, Inayatul Quran bi Huquqil Insan. Orang yang sama diam tak? Sebab tu kalau kita tuan-tuan, jangan kita ingat apa yang barat ambil tu mereka ambil saja, mereka ambil dari perundangan kita. Al-Aslu Al-Adab, Al-Aslu Barazimah, ini semua prinsip dalam perundangan Islam yang orang barat ambil. Tapi kita tak tahu. Bila kita beritahu, dia marah kita. Ini tuan-tuan Jadi insya-Allah saya rasa kena berikut sekejap So saya rasa itulah lebih kurang dia punya ciri yang ni. Maknanya Islam ni mengambil kira soal rohani dan jasmani. Dalam perundangan Islam ni dia tak ambil satu bidang. Sedangkan undang-undang barat atau undang-undang manusia, dia tak ambil kisah soal rohani. Bagi dia soal dalaman ni bukan kerja kami. Islam tidak. Islam dia ambil kira. Sebab Islam ni dia segala aktiviti dalam kehidupan kita semua dia ni. Apa di dalam hati, apa dia semua dia dikira. Sebab apa? Kita ada rakib dan akib yang saya perhatikan. Betul kan? Sebab tu dia beza kita dengan sebab tu dalam undang-undang Islam tuan-tuan, insya-Allah kalau tak ada polis pun, tak ada apa pun, kalau betul-betul orang Islam, kalau orang Islam yang betul-betul dia ni ikut Islam tuan-tuan, hakikatnya tak perlu polis pun. Kalau betul-betul lah. Kalau betul-betul. Sebab tu dalam Islam dia kata kenapa bila bab hudud ni tuan, dia punya keterangan mesti sampai ke peringkat tak ada langsung keraguan. Dia panggil al-yakin la yazul bisyak. Maksudnya kalau kita nak buktikan orang buat jenayah ni, kita kena buktikan dia panggil beyond any shadow of doubt, tanpa keraguan langsung. Undang-undang sekarang dia kata beyond reasonable doubt. Undang-undang Islam kata beyond any shadow of doubt. Al-yakin la yazul bisyak. Ma sabita bil yakin ya la yartafi illa bil yakin. Ini semua dalam undang Islam. Okey, dalam undang Islam kenapa dia kata sampai ke peringkat tak ada keraguan langsung? Sebab Islam kata kalau betul-betul Islam dilaksanakan, insya-Allah tidak ada jenayah. Mana kalau ada jenayah, kamu kena buktikan sampai peringkat yakin. Yakin apa Islam laksanakan tak ada jenayah. Mana kalau ada jenayah, kamu kena buktikan sampai ke peringkat yakin. Itu ni falsafah dia, nama dia itu. Okey, boleh Okeylah, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada bulan depan. Saya akan nanti channel sedia ke video Untuk sesiapa yang nak lihat yang kuliah-kuliah lepas, boleh tengok pada YouTube dalam YouTube Tajuk dia apa? Undang-undang konvensional versus undang Islam. Dia berat tu lah.
Terima kasih. Aku qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.